سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberi lagi kepada kita akan nikmat-nikmatnya yang besar. Maka syukurilah akan nikmat-nikmat tersebut, kerana dengan mensyukuri nikmat itu akan insya-Allah mengekalkan bahkan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Ahbabuna fillah, setelah sekian lama lah tak berjumpa, hari ini takdir Allah Subhanahu wa taala berjumpa. Itu bagi kita kemarin kata kuliah ni dah mula dah, jadi kena mai pula. Jadi bila kuliah dah mula dah, jadi kena mai pula. Jadi alhamdulillah lah, ada lagi kesempatan kita untuk kita duduk. Apa-apa pun sebagaimana yang Zul beritahu ni, sebelum ni lah saya pun agak terkejut jugalah atas pemergian kita punya mamu lah, no? Apa-apa pun kita hadiahkan kepada beliau. Al-Fatihah, moga-moga dengan kebaikan yang beliau lakukan, saya pun tak kenal sangat kita katakan, cuma kita kenal di sini. Semuanya sangka baik saya atas beliau. InsyaAllah seorang yang baik, seorang yang soleh, insyaAllah seorang yang mempunyai kebaikan, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Moga beliau di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala terima dan diberikan keampunan insya-Allah. Sirrul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu amin ya rabbal alamin. Ahbabuna fillah. Jadi bila kesempatan yang ada ni, macam kita katalah, sepatutnya kita pakat ambil beringat, pakat ambil orang kata apa, hal tersebut sebagai satu benda yang bukan setakat memperingati beliau, tapi memperingati kita sebenarnya. Sebab masa dan kesempatan kita untuk melakukan ibadah itu sebenarnya pendek sangat je. Bukan kata lama pun, pendek sangat. Contoh macam duk kata lah ni lah, kita PKP ni berapa lama dah? Kira lama tu. Kira lah sekali lagi kalau kita cek tarikh ni, bukan dekat bulan, rasa bulan ke tahun? Bulan lah, 6 bulan, 7 bulan rasa. 6 bulan. 6 bulan tu setengah tahun lah. Tapi berasa kita mula kuliah balik dah. Kenikmatan itu, kalau kita rasa satnya masa tu, sesungguhnya nikmat dalam syurga tu dengan nak dibandingkan susah kita atas dunia ni pun hilang ayat tu lah. Sebab tu pernah diriwayatkan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mana paling susah atas dunia dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia masuk syurga. Susah teruk sungguh ni atas dunia ni. Dia izinkan Allah Ta'ala masuk syurga, dah duduk masuk syurga lama dah, Allah Ta'ala tarik dia balik, panggil dia balik. Mai sini Zat. Apa perasaan hang duduk dalam syurga? Allah habis cerita lah syurga, seronok sungguh lah. Baik, nak dibandingkan dengan susah hang atas dunia dulu ni, makhluk paling susah lah atas dunia lah. Nak dibandingkan dengan syurga, aku bagi hang ni dengan susah hang dulu ni, hang nak kata lagu mana? Kalau kata nak kira balik, tak ada susah pun duduk atas dunia ni. Allah. Yang kita kadang-kadang duduk atas dunia ni mengeluh ni selang seminit. Lah, lepas satu lah. Hak tadi pinggan tu pecah dah ni, pasu punga pula. La ilaha illallah. Lepas motor rosak, kereta pula turut-turut pula. Hak kita duduk mengeluh ni,
Duduk dalam syurga maksud ni tak rasa apa dah. Sama juga dengan jerih susah kita atas dunia hari ni. Sikit-sikit kita atas ni yang kita katakan duk belajar, duk main kuliah, duk taat agama, duk bangkit yang subuh, duk bangkit buat duha, bangkit tahajud, kadang-kadang hak sikit kita duk buat tu susah. Hak tu kita rasa susah. Hak tu pun kita rasa tak ada apa hak dengan apa yang Allah Taala nak bagi esok ni. Ahbabuna fillah, muqaddimah untuk pagi ni. Baik. Sebelum saya mula nak tanya pendapat tuan-tuan, saya ada buat satu kitab tu dah. Ada iklan nak ke apa? Maklum dah. Okey. Saya nak tanya pendapat tuan-tuan. Untuk pagi ni kita nak, bukanlah nak pergi kitab ni memang tak habis lagi dah. Kitab ni saya duk syarah ni lama dah rasa. Tahun juga ni pun. Ni pun tahun juga, kitab pun bukan terbaik mana pun kan. Tapi tu dia lah, sebulan 2 kali. Sementara nak habis tu saya pun tak tahu bila nak habis lah. Tapi cuma nak tanya pendapat tuan-tuan sekalian. Buku saya ada buat main. Sama ada kita nak mengaji secara berkitab. Maksudnya lepas ni kita kuliah subuh kita ni ada kitab lah. Setiap seorang ada kitab lah. Kira kita main tu muka surat berapa boleh rujuk. Hari ni pakai nganga. Dah lah nganga, tulis pun dah. Kemah tu. Ambuih lama-lama tak berjumpa main-main bubuh terus. Ni nak habaq je. Dulu Tok Imam kerap tulis ke? Lah Tok Imam pun terupa. Nak contoh melawak je. Kan? Jadi bila ada kitab ni tuan-tuan, bila mengaji ada kitab ni, kita boleh tulis sikit-sikit atas benda yang kita ni tu. Satu lagi, kita mengaji kitab ni dia lebih berkat tu, bukan berkat lagu mana. Kita tu, fokus kita tu lebih utama. Lah macam kita ada kata dengar ni tak boleh dengar jelah. Saya pergi balik ni bukan tekat lupa setengah, suku pun tak ada. Jadi bila kita mengaji secara kitab ni, bukan susah mana pun. Hak kitab tu pun kitab bahasa Melayu Kitab hadis Nabi SAW, kitab 40 hadis pengampunan. Jadi duk fikir-fikir juga malam ni, dah halang-halang dah kata. Sebelum ni pun duk cari kitab tak jumpa lah, dah ada kitab. Nak cadangkan tuan-tuan untuk kita pakai kitab tu. Kalau tuan-tuan nak pakai, kalau tuan-tuan kata kami ni memang jenis kemas dah, tak kitab pun tak apa. Tak sihabak bila gua mana kami balik lagi bro ceramah kat bini buat tak tahu gitu ya. Kalau kata tuan-tuan kata begitu tak apa. Kita sambung kitab ni ya. Mana nak tanya tuan-tuan, pendapat tuan-tuan ke mana? Berkitab. Okey. Yang tu Faizal tolong ambil saya kitab tu. Yang tu kitab tu harga dia RM12 saja. Tuan-tuan ambil dulu. Saya baca sikit lah. Pasal saya buat main dah kitab ni. Saya baca sikit lah kitab ni, lepas tu kita mukadimah tu. Boleh? Terima. Bang Pemah. Okey. Sambil-sambil dah apa nama untuk apa kitab tu. Tak apalah, nanti duit tu nanti selepas ni lah. Lepas habis kuliah saya kita nilai lah. Ambil dulu. Yang mana ada main mengaji kuliah tu ambil dulu. Nanti saya lagi lepas kuliah kita kira lain bayar tak bayar tu kira lain. Okey nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir yang kita baca daripada kitab tuan guru kita ni, iaitu al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa-siapa yang dia suka. An Anas radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Qala wa ma a'dadta laha? Qala la shay' illa anni uhibbu Allah wa rasulahu. Qala anta ma'a man ahbabta? قال أنس وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه متفق عليه. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ini, bahwasanya ada satu orang Nabi, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila hendak berlaku kiamat ni? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha? Apa yang bersedia untuk menemui hari yang dikatakan kiamat ni? Kata beliau, kata lelaki tersebut, la syai',
Tak ada satu pun aku sedia. Ini tanda tawaduk. Tanda tawaduk. Maksudnya duduk dengan Nabi, mestilah orang yang bagus, orang yang soleh, orang yang buat amal ibadat, orang yang unik. Tapi apa dia kata? La syai', tak ada apa pun saya duduk sedia. Maksud dia kalam tawaduk. Kita pun lagu tu lah kena bahasanya. Kalau duduk bercakap dengan orang, jangan duduk juah sangat. Orang pun tak berapa sonok pun dengar kita bercakap tu. Jadi kalau duduk dalam ramai-ramai orang, cakap tu biar merenah diri, tak apa. Biar merenah diri, tak apa. Kemarin saya jumpa satu orang. Iyalah, dia ada berjawatan lah juga. Di peringkat negeri ni, dia di antara yang paling tinggi. Jadi saya tanya, minta maaf Haji. Haji nama apa? Saya Haji sekian-sekian-sekian. Oh, duduk tang mana? Saya duduk Lustaq. Betul ke? Duduk tugas di mana? Allah tolong kerja sikit-sikit gitu lah. Mai satu orang. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Tuan Haji mai tahu nak? Mai mana ni? Oh, saja mai kenuri kawan. Saya ni kena dengan kenuri dia, dengan tuan rumah tu, isteri dia dulu sekolah sekali dengan saya. Oh. Lain kali tanya tuan rumah, siapa dia tu? Itulah pengarah sekali kan. Allah. Bercakap tu, kita tak tanya dia tu, Haji, nama apa tu? Dia tak dahulukan yang tu. Dia tak dahulukan yang tu. Saya ni pengarah, kalau ni pengarah. Kalau ikut ni tak layak makan ustaz ni. Dia buat ayam tu. Dia buat ayam tu bahasa. Tapi dia tak kata, tak keluar bahasa tu. Saya ni sekian-sekian ni kawan, saya kawan tuan rumah ni, isteri sekelas sekali. Dia tak dahulukan cerita hak dia tu. Itu kita pun lagu tu. Siapa nak tahu? Saya Haji apa, saya sekian-sekian. Oh tu kau duduk tang mana? Duduk sebelah saya. Oh, duduk ni lah, kedai belakang kedai jeruk. Habis tu surau tu. Surau tu. Oh, Mamat ni sebenar ni siapa? Duduk tugas gitu-gitu. Oh, tugas gitu siapa dia? Orang mai cerita lah tu imam. Tu imam surau. Wih, tu imam. Biar sampai tahu tu. Ni dah no. Baik mai jumpa, tak boleh lagu tu. Nah, tu saya cerita panjang. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku tak ada sedia apa kecuali aku ni kasih kepada Tuhan, kasih kepada Nabi, kasih pada Allah, kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hang akan duduk bersama dengan orang yang hang sayang. Nabi kata direct terus, hang akan duduk dengan orang yang hang sayang. Maksud dia apa dia? Di akhirat kelak hang akan duduk dengan orang yang hang sayang. Qala Anas, kata Sayyidina Anas, wa ma farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menjadi satu benda yang paling menggembirakan kami setelah mana kami mendengar kata Nabi SAW yang tu. Nabi kata yang tu tak ada dah benda yang melainkan benda yang paling kami gembira melainkan apa yang Nabi kata tu. Pasal apa? Pasal kami semua ni cinta ke Nabi. Kami semua ni kasih ke Nabi. Kami semua kasih kepada Allah Ta'ala. Maka benda yang Nabi kata, walaupun Nabi kata kepada seorang lelaki yang lain, bukannya kata kepada kami, tetapi kata-kata itu menjadi satu benda yang paling menggembirakan kami. Tak ada dah. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Tak ada dah benda yang lebih menggembirakan kami melainkan apa yang kata Nabi itu. Maksud kata kalau ada orang main oi kereta hang jumpa dah, hak depa curi hari tu kereta hang jumpa dah, tak ada apa, hak kata Nabi ni aku lebih suka. Sebentar tu. Sampai tahu tu. Tuh, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Anta ma'amma ahbabta. Kami dengar kata engkau akan bersama dengan orang yang kau sayang, itu kami benda yang paling seronok dah. Qala Anas, kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya. Maka dengan itu aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'ahum muhibbi iyahum, dan aku mengharapkan aku akan bersama mereka disebabkan kerana cintaku kepada mereka. Allah. Ahbabuna fillah. Hadis ini telah kita huraikan sikit tadi, cuma nak habaq mai satu benda tuan-tuan. Di dalam bulan Rabiul Anwar ini, bulan Rabiul Awal, bulan dengan penuh dengan keberkatan ini tuan-tuan. Hadis ini tepat dah kalau kata kita nak, kita katakan amati hadis ini dalam kehidupan kita dalam bulan Rabiul Anwar ni. Kita satu-satunya jalan yang paling berjaya adalah jalan yang melalui Nabi SAW, dan itulah satu-satunya jalan kita nak masuk syurga. Tak boleh kita ambil jalan kita mengatakan kita baca-baca Quran, saya nak buat ikut suka hati saya, hak Nabi tak buat saya nak buat.
Bukan semualah, ada benda yang Nabi tak buat boleh buat. Saya nak ikut semua saya nak buat dalam Quran ni, ikut suka hati saya. Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah, semayanglah. Saya tak mau ikut Nabi, saya nak buat semayang saya sendiri. Walaupun hang berasa hang taat ke Tuhan dengan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tapi tak melalui jalan Nabi SAW, hang takkan sampai dalam syurga. Mudah faham je lagu tu. Wa ita'iz zakah, bayarlah zakat. Oh, saya tak mau kira hak Nabi ajak, saya tak mau. Bayar zakat ni saya nak kira Nabi kata 2.5, saya nak buat kemas lagi. Saya nak buat kemas lagi 2.6. Tapi bukan asasnya daripada Nabi, saja-saja saya nak mereka. Tak boleh. Puasa, Nabi ajak sebulan ni, saya lajak sekali lagi. Syawal tu saya buh juga puasa. Nampak macam kemas. Tak boleh. Takkan boleh masuk syurga kita dengan jalan tu. Maka jalan yang paling utama dan jalan yang paling berjaya adalah jalan Nabi SAW. Sebab tu bila sahabat Nabi SAW duduk dengan Nabi SAW, bila dengar kata lagu ni, hang akan bersama dengan orang yang hang sayang, maka kata mereka ini benda yang kami paling gembira. Sebab apa? Mereka duduk dengan Nabi SAW. Minta maaf lah hari ni lah. Lepas beli rentas negeri ni, tuan-tuan cadang pergi mana? Lepas rentas negeri ni, tuan-tuan cadang nak pergi mana? Nak pergi mana cadang? Tak ada pergi cadang mana lagi? Hang tak ada plan malam tu. No? Siapa dia lagi? Terima nak pergi mana terima? Duit tak ada? Pula dah. Cara tu nak kena buat tabung asing cara tu. Minta maaf dengan bahasa tuan-tuan. Rentas negeri boleh je. Hak geng mak-mak, geng pak-pak ni. Ustaz, kami ni rentas-rentas negeri 11 hari bulan tu, 12 hari bulan tu kira keluar terus. Pi mana? Pi tengok cucu. Pi mana? Pi tengok cucu. Mana? Nu KL tu. Mana? Nu PD tu. Mana? Nu Seremban tu. Pi dorang kami. Jenis cinta pula. Cinta pun tak apa teringat cucu punya pasal. Sampai-sampai tu kau Ustaz buat makan-makan ni, saya suap seorang-seorang ni cucu ni. Punya teringat ni. Anak pun macam tu juga. Boleh rentas negeri nak pergi mana? Sebelum dia kata boleh rentas negeri ni, kira masuk dalam Facebook, masuk belakang ni teringat mak pak. Teringat mak pak ni, Allah habis cerita lah, teringat sungguh mak pak ni. Raya baru ni tak boleh balik tu pun nangkap gambar ni, buat video call apa semua ni, share dalam Facebook, kata rindu sungguh kat mak pak ni. Boleh rentas negeri sampai haram tak balik pun. Mana Langkawi. Langkawi tu mak duk kat Diang, mak pak duk kat Diang tu. Dia daripada PD, daripada Seremban, daripada Johor tu balik, bukan kata pergi kat Diang tu, Langkawi dulu. Tanya, hari tu bukan kita nak balik jumpa mak pak? Memang nak balik jumpa mak pak, tapi anak-anak dia pun lama dah tak keluar jalan tu. Tahu mana kita? Tahu mana kita? Sahabat Nabi SAW kata kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, bukan dekat kata habang sungguh, kata sungguh, buat sungguh. Ada sahabat tuan-tuan, hak Nabi ni dia jumpa dah Nabi pagi ni kata sembahyang subuh ni, dia jumpa dah dengan Nabi, duk bersembang dah dengan Nabi ni. Saat lagi tengah hari, saat lagi bunyi ketuk pintu pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi buka pintu. Pasal apa? Tak ada apa ya Rasulullah, saja nak mai tengok muka je. Allah. Saja nak mai tengok muka je. Aku berasa tak boleh duduk kalau kata tak tengok. Tuan-tuan, cuba bayang tengok sahabat lagu mana perasaan depa, kasih depa, cinta depa. Anak kita nak minta maaf, tak jumpa berbulan pun. Bukan dekat tak jumpa berbulan, haram telefon pun dah. Cuba tak tahu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan tak tahu lagu mana. Saya duduk dengar cerita ni sampai tak tu. Sampai ada pak pergi kedai telefon. Ni cik tolong cek saya telefon saya ada rosak dah. Dia pun cek. Tak ada rosak apa belum. Pasal apa yang belum kata dia rosak. Dah lah anak sampai call tak masuk langsung. Saya duduk risau kata telefon saya kok rosak. Pasal anak ni call tak masuk langsung ni. Allahu Rabbi ya salam. Bayang tengok. Tu anak hak kita timbang ni, Allahu Akbar, habis cerita lah. Dia sakit tu, kita sakit lebih daripada dia. Dia sakit, kita tu sakit lebih daripada dia. Pasal apa? Duk fikirkan dia, duk ambil berat pasal dia. Dia demam, dia tidur pergi. Kita tak tidur tengah malam, sejam bangkit. Panas juga ni. Jelur pergi sikit. Semua pekat biasa ada anak-anak kecil belakang. Semua biasa lalu belakang hak tajuk tu. Anak hak kita jaga tarat tu semua akan ingat kita. Dah.
Harap-harap anak aku ingat semua lah. Letih kot kita pun. Harap-harap anak kita ni ingat kita semua, tuan-tuan. Tapi dalam kebanyakan masyarakat, adakah semua akan pandang lagu tu anak-anak? Tak. Hari ni kita duk jaga ni, ada 5 orang, berapa orang nak doa kita lepas kita mati? Tak tentu, kan? Tapi kecintaan mereka kepada Nabi ni bukan mereka fikir duduk atas dunia saja, sampai akhirat. Sampai akhirat. Sebab tu dah ada riwayat mengatakan bahawasanya yang lainnya, ya Rasulullah, kalau kata kami esok ni kat meninggal, esok pekat ni belakang hang mesti duduk dalam syurga, aku ni Nabi duduk tahu mana? Soalan tu ditanya, macam mana akan nak jumpa lagi dengan kau ya Rasulullah? Bahkan bukan setakat cerita dalam syurga dah, sebelum daripada masuk syurga, duduk dalam bangkit-bangkit hari mahsyar tu, bangkit-bangkit tu pun dah sahabat duk tanya lagi dah, ya Rasulullah, kami hari ni kami boleh jumpa hang? Nanti ke depan hari mahsyar esok, sebelum masuk syurga neraka esok ni, kami nak jumpa hang lagu mana? Kata Nabi SAW, hampa cari aku di 3 tempat. Sama ada di telaga aku, sama ada di mizan tempat timbang baik buruk tu, ataupun sama di siratul mustaqim. Sampai tak tu sahabat rindu kepada Nabi SAW. Sebab tu jangan heran Sayyidina Bilal, bila azan saja ketika mana dah wafat Nabi SAW, Sayyidina Bilal mai daripada Syria, dijemput mai daripada Syria sampai di Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah kata, Masya Allah, muazzinir Rasul, muazzin Rasul ini dah datang di Madinah. Wahai Bilal, azanlah waktu ni, kami nak kenang balik lagu mana keadaan kita dulu dengan Nabi SAW. Apa Sayyidina Bilal buat? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maitang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sangkut tang tu. Sangkut tang tu. Pasal apa? Azan di Masjid Nabawi, tu makam Nabi. Sayyidina Bilal tak lepas pi, tuan-tuan. Diriwayatkan dalam kitab sejarah, tidak pernah Madinah ditangisi oleh masyarakat Madinah melebihi pada hari tersebut. Allah. Sampaikan ada orang yang dengar azan Bilal, azan Bilal masa tu, sahabat-sahabat yang masih ada masa tu keluar daripada rumah dengan kata apa? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup balik? Allahu akbar, bayang tengok. Adakah Nabi hidup balik? Dengar Bilal ni, Bilal azan ni, adakah Nabi hidup balik? Allah. Sebab tu hari ni kita boleh duk kata kami cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, sembahyang haram tak? Tak boleh. Cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, anak yatim maki beranak, tak boleh. Sebab tu kita hari ni jauh. Kita jauh. Sebab tu hari ni kita katakan, kita kalau kita tak ada apa-apa pun, sekurang-kurangnya, ya Rasulullah, kami kasih. Kami kasih. Kami tak ada apa bekal. Kita ni tak ada apa bekal, tentang tekat bangkit mayang subuh tadi ni dah memang tu kewajipan kita. Tu saduk banggalah dengan subuh kita bangkit. Kewajipan kita. Benda yang wajib bagi kita tak boleh kita bangga, tak boleh kita berasa seronok, kecuali kalau kita tertinggal, kita berasa sedih, itu perlu. Contoh Tok Imam, Tok Bilal, oi saya alhamdulillah kemas saya ni, azan tiap waktu. Oh tu kah? Pasal apa azan tiap waktu? Saya Tok Bilal tu lah. Tu saduk abang lagi tahan kemas tu. Pasal kerja hang. Saya alhamdulillah, saya pak paling bagus. Pasal apa? Pasal duk sorang anak-anak, tak payah duk abang, tu tanggungjawab kita. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, dan yang terakhir saya nak sebut di sini sikit saja, fa ana uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Maka dengan itu aku kasih pada Nabi, kasih pada Sayyidina Abu Bakar, kasih pada Sayyidina Umar. Tuan-tuan, sempena Maulid ni tuan, saya nak sebut sikit. Zaman Nabi ada 3 abu. Zaman Nabi ada 3 abu. Ketiga-tiga abu ni pelbagai keadaan. Yang pertama, Abu Lahab. Yang pertama Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, bagus tak bagus, kemas tak kemas dia ni. Masa Nabi SAW lahir, dia sambut maulid Nabi dan dia sembelih 100 ekor unta. Abu Lahab ni. Abu Lahab bukan orang jauh. Jangan silap no. Dia Abu Jahal dengan Abu Lahab ni memang dua-dua tu kaki lawan. Salah seorang tu je bawa darah Nabi. Seorang lagi dah. Kita pun buh semua. Abu Jahal, Abu Lahab ni pak menekan Nabi. Tak boleh. Tak kena nasab tu, tak kena. Jadi Abu Lahab ni rai kelahiran Nabi. Abu Lahab ni terima Nabi mai lahir di atas dunia ni. Sambut sungguh, sayang sungguh ke Nabi.
Tapi bila muncul saja risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang paling hebat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu hak lagu ni tak terpakai seduit. Abu hak lagu ni tak terpakai seduit. Kenapa tak terpakai seduit? Nama dia orang kenang sampai akhirat. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahu wa ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Abi lahab, Abu Lahab. Kenang tu sampai akhirat. Nama dia tuan-tuan duduk dalam Quran. Cuma tak boleh buh nama anak. No. Ingat duk buh nama anak. Ustaz, nama anak saya kemas Ustaz dalam Quran apa dia? Abu Lahab dia. Balik awal hang. Abu Lahab. Abu ni awalnya sambut Nabi, terima Nabi, kasih ke Nabi, jaga Nabi. Pam muncul risalah, dia orang pertama lawan Nabi, tak pakai sudut sampai akhirat. Abu yang kedua, Abu Talib. Ini sebahagian pendapat. Kebanyakan pendapat daripada tok-tok guru kita, hatta mufti Imam Syafi'i, mufti Syafi'i di Mekah, iaitu Syekh Zaini Dahlan, mengatakan bahawasanya Abu Talib ni di antara orang yang sempat beriman hujung-hujung. Ni Abu Talib ni, sebahagian pendapat. Cuma sebahagian pendapat lagi mengatakan Abu Talib tidak beriman. Maka Abu yang kedua adalah Abu Talib. Sayang ke Nabi, jaga ke Nabi pun semua, akhirnya dia berkata tak beriman. Itu sebagai satu pendapat. Pun tak terguna juga kalau kita ikut pendapat tu. Dah jaga Nabi ni, orang nak buat apa ke Nabi, tahan. Hang jangan buat pasal dengan anak menekan aku. Hang jangan buat pasal. Hang jangan buat pasal, jangan duduk kacau ni. Hang jangan duduk kacau. Muhammad ni hang jangan kacau. Hang duduk tempat hang sudah. Adakah dia beriman dengan Nabi? Ikut satu pendapat, awal dia tak beriman. Hujung tu lah sekali beriman. Maka kata, kalau jenis lagu ni pun tak terpakai juga kalau ikut pada pendapat tersebut. Tapi pendapat yang kita pegang adalah Abu Talib sempat beriman. Sempat beriman tu lagu mana? Dengan beberapa keadaan yang kita katakan, hujah-hujah yang mengatakan dia itu sempat beriman. Yang ketiganya, Abu Bakar. Kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, ikut Nabi, bawa Nabi, jaga Nabi, tahan Nabi, mati duduk sebelah Nabi. Abu ni yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni, hak ni yang paling sempurna sekali iman ni. Maka kita pilih 3 Abu nak yang benar. Kita pilih 3 Abu hak kita nak jadi benar. Sebab tu hadis ni menceritakan, kalau macam tu aku kasih Nabi, kasih pada Abu Bakar, kasih pada Umar. 3-3 ni aku kasih. Moga-moga dengan sebab kasih aku kepada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Hadis ni bila sebut rawahu Bukhari wa Muslim, sahih. Dan hadis ni menafikan golongan-golongan Syiah yang menolak Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jangan harap hangpa nak duduk dalam syurga. Beringat elok tuan. Jangan harap. Tuan-tuan, puak Syiah ni tuan. Kunut subuh tu, kunut kita duduk sembahyang kunut kan, sembahyang ada kunut tu. Kunut tu laknat terus tuan-tuan ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tak kot, depa ni kot silap dengar kot. Tuan-tuan tu duduk bohong, saya tahu lah, saya kaji bab tu. Saya tangkap Syiah di Kedah. Kaji kitab-kitab dia, kaji ni pun semua laknat sungguh. Allah. Laknat sungguh tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidatuna Aisyah, Hafsah, ni sebut dalam kunut depa ni. Laknat mereka ni, duduk dalam neraka depa ni. Tu dia. Ni menafikan yang dikatakan puak-puak Syiah ni, hangpa jangan harap nak duduk dengan Nabi, hangpa jangan harap nak duduk dalam syurga esok. Tuan-tuan berkata Allah sekalian. Jadi saya rasa cukup hadis ni sekadar yang kita katakan tuan. Baik. Kitab yang berada di tangan tuan-tuan tu, itu kitab tu saya karang sendiri, saya tulis sendiri dan baru selesai saya tulis bulan 6 baru ni kalau tak silap saya. Jadi duk fikir-fikir juga nak pergi cari kitab lain, nak pergi ni pun duk fikir jugalah, kata daripada duk ada tu kita pakai dua lah kan. Jadi kitab tu saya tulis selesai bulan 6 baru ni. Saya mula tulis tu tuan-tuan dalam PKP. Dalam PKP baru ni 18 bulan 3 tu cuti